warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan kelas sains tingkatan 3 dengan menyambung perbincangan berkaitan dengan 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Dalam kelas sebelum ini kita telah membincangkan 5 organ deria yang dinamakan iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Dan kita telah pun membincangkan mata dan juga telinga. Mata dan juga telinga. Jadi pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita berkaitan dengan hidung, lidah dan kulit. Jadi untuk organ deria yang ketiga iaitu hidung, apakah struktur yang membentuk bahagian hidung? Dan kita boleh lihat pada gambar rajah yang diberikan, rajah 1.11 dalam buku teks. Okey, berdasarkan kepada gambar rajah yang telah diberikan, hidung terdiri daripada bahagian lubang hidung, dua lubang hidung, di mana dua lubang hidung ini akan membenarkan pergerakan udara masuk ke dalam ruang yang dipanggil sebagai rongga hidung. Jadi ruang ini adalah merupakan rongga hidung. Jadi sekarang ini udara yang masuk ke dalam rongga hidung akan membawa semua bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai bau. Jadi deria hidung ini akan mengesan bau yang berada di dalam udara. Dan bau ini adalah merupakan bahan kimia yang terdapat di persekitaran di dalam udara, dan bau ini akan dikesan oleh suatu struktur yang dipanggil sebagai sel deria bau. Okey, sel deria bau ini berada di bahagian atas rongga hidung. Berada di bahagian atas rongga hidung. Yang ini. Jadi sel deria ini, di dalam setiap sel deria ini terdapat apa yang dipanggil sebagai reseptor bau. Jadi dalam gambar rajah ini, sel deria bau telah diperbesarkan dan bentuknya adalah seperti berikut. Yang ini. Jadi di dalam sel deria bau ini mempunyai reseptor bau. Reseptor ini bermaksud penerima ataupun pengesan bau yang ada di dalam udara yang berada di dalam rongga hidung. Jadi bahagian yang menjadi reseptor itu adalah bahagian ini. So yang ini semua adalah merupakan sel deria bau yang berwarna coklat ini. Okey. Bahagian ini, bahagian bawah ini, ataupun sebenarnya dia berada di bahagian luar lapisan atas rongga hidung ni, di sini. Jadi reseptor itu adalah berada di kawasan hujung sel deria bau. Jadi bahagian inilah yang akan mengesan bau-bau yang ada di dalam
udara yang disedut oleh hidung. Ya. Jadi apabila bau ini disedut, apabila bau ini dikesan oleh udara yang disedut oleh hidung, maka reseptor bau ini akan menukarkan maklumat berkaitan dengan bau itu dalam bentuk impuls saraf melalui saraf yang berada di hujung sel deria bau satu lagi bahagian. Jadi ini hujung yang bawah dan hujung yang dalam. So hujung yang dalam ini bersambung dengan saraf, ya. Dan saraf ini pula, yang ini akan terus bersambung dengan otak, ya. Bersambung terus dengan otak. Jadi impuls saraf yang dihasilkan oleh reseptor bau ini melalui sel deria bau akan ditafsirkan oleh otak. Jadi otak akan membuat analisis terhadap impuls saraf yang diterima dan memberitahu apakah jenis bau yang dikesan di dalam rongga hidung, ya. Jadi itulah dia struktur dan fungsi bahagian hidung yang berfungsi mengesan rangsangan dalam bentuk bau, ya. Okey, seterusnya kita lihat lidah, Jadi dalam buku teks diterangkan, ya, lebih kurang ada 10 juta sel deria bau yang terletak di bahagian atas rongga hidung seperti yang ditunjukkan, ya. Jadi dari segi bilangan dia ada 10 juta sel deria bau, ya. Okey. Kemudian sel deria bau ini dia amat halus dan diselaputi dengan lapisan mucus, ya, ataupun mukus. Jadi bahan kimia yang ada di dalam udara akan larut di dalam mukus ini, lapisan mukus ini, dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Dan impuls ini akan dihantar ke otak untuk ditafsirkan, ya. Jadi kalau kita lihat semula kepada struktur hidung, ya, yang tadi di bahagian atas rongga hidung yang mempunyai sel deria bau, ya. Di bahagian reseptor bau, pada bahagian bawah sel deria bau yang mengandungi reseptor akan diselaputi dengan mucus, ya, ataupun mukus, ya. Suatu cecair yang dalam bahasa biasa mucus ini kita sebut sebagai cecair hidung, ya. Jadi cecair hidung yang boleh menyelaputi bahagian reseptor ini akan berfungsi untuk memerangkap bahan-bahan kimia yang ada di dalam udara, dan seterusnya akan boleh dikesan oleh reseptor dan merangsang penghasilan impuls saraf, Okey, itulah dia berkaitan dengan hidung, yang berfungsi untuk mengesan bau yang berupa bahan kimia yang wujud di dalam udara. Seterusnya kita lihat pula kepada organ deria yang keempat, iaitu lidah. Apakah struktur ataupun bahagian lidah? Okey, bahagian lidah, kita tengok di sini. Bahagian lidah kalau kita jelirkan lidah, biasanya kita akan nampak bintik-bintik pada permukaan lidah. Dan bintik-bintik pada permukaan lidah itu dipanggil sebagai papila, Dan bentuk papila adalah seperti yang ditunjukkan di sini, diperbesarkan gambarnya. Bentuknya seperti ini. Okey, boleh nampak ni ada ruang di sini, ada macam bonjolan ni. Dan pada bonjolan ini kita boleh lihat ada bulat-bulat yang kecil yang melapisi papila ini.
Ya. Okey, bulat-bulat yang kecil ini sebenarnya adalah tunas rasa. Okey, setiap bulat-bulat kuning ni, yang setiap satu ni, yang melapisi bahagian permukaan papila dipanggil tunas rasa. Ya. Jadi tunas rasa ini, inilah gambaran dia apabila diperbesarkan. Tunas rasa ini dia ada liang di tengah-tengah dia. Ya. Kemudian ada reseptor rasa. Ya, dan reseptor rasa inilah yang berfungsi mengesan rasa ataupun mengesan bahan kimia yang ada di atas permukaan lidah. Dan dia disokong oleh sel penyokong. Ya, ada sel penyokong yang membantu menyokong kedudukan reseptor rasa ini. Dan reseptor rasa ini akan disambung dengan saraf ke bahagian otak. Jadi kedudukan tunas rasa adalah seperti ini. Ini adalah satu tunas rasa. Ya. Dan setiap tunas rasa ini pula akan mempunyai antara 10 hingga 50 reseptor rasa. Jadi dalam gambar ni ditunjukkan dua yang kuning ni. So setiap satu yang kuning ini adalah mewakili reseptor rasa. Ya. Ni satu reseptor rasa. Yang ni reseptor rasa yang kedua. Jadi dalam setiap tunas, maksudnya yang bulat-bulat yang kuning ni akan mengandungi antara 10 hingga 50 reseptor. Setiap tunas akan mengandungi 10 hingga 50 reseptor. Setiap tunas. Jadi yang kuning-kuning bulat kecil ni, ini adalah tunas rasa. Dalam setiap tunas rasa mengandungi 10 hingga 50 reseptor. Dan reseptor ini berfungsi untuk mengesan 5 jenis rasa yang asas, iaitu manis, masin, masam, pahit dan umami. Ada 5 jenis rasa yang asas yang boleh dikesan oleh tunas ataupun reseptor rasa ini. Jadi itulah struktur lidah yang perlu diketahui. Jadi bagaimanakah pula fungsi tunas rasa ini? Okey. Jadi setiap tunas rasa ini akan mengesan kehadiran bahan kimia yang dimakan melalui makanan yang dikunyah, di mana bahan kimia ini akan larut di dalam air liur. Jadi apabila dia larut di dalam air liur, maka dia akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang yang ada pada tunas rasa tersebut, melalui liang. So liang dia tadi yang ini, jadi bahan kimia yang ada dalam makanan yang melarut di dalam air liur, air liur akan meresap melalui liang dan seterusnya akan menyebabkan reseptor rasa dirangsang oleh bahan kimia tersebut. Lalu ia akan menghasilkan impuls saraf. Jadi impuls saraf yang dihasilkan oleh rangsangan pada reseptor rasa ini akan dihantar melalui saraf ke bahagian otak. Seperti biasa dalam sistem saraf, otak akan menjalankan fungsinya dengan mentafsirkan impuls saraf yang diterima dan memberitahu badan tentang apakah rasa bahan kimia tersebut. Itulah fungsi struktur lidah yang berfungsi untuk mengesan jenis-jenis rasa. Seterusnya kita lihat pula kepada organ deria yang kelima, iaitu kulit. Okey, bagaimanakah struktur kulit? Yang pertama sekali, kulit terdiri daripada 3 lapisan. 3 lapisan kulit yang sebenarnya.
ya. Tapi yang paling utama kita tengok kepada dua lapisan saja. Lapisan yang pertama adalah epidermis. Lapisan yang kedua adalah dermis. Lapisan epidermis ni adalah lapisan luar, ya, yang terdiri daripada lapisan luar. Ini sebenarnya terdiri daripada epidermis ini sendiri sebenarnya ada dua lapisan, ya. Satu bahagian sel mati dan satu lagi bahagian sel hidup di bawah dia, ya. Kalau kita tengok daripada rajah ini kita boleh nampak dua lapisan, ya. Okey, lapisan yang kedua adalah dermis, ya. Dan lapisan yang ketiga sebenarnya adalah lapisan lemak, ya. Okey, kemudian ada struktur rambut, ya, di sini yang daripada dermis dan dikeluar hingga bahagian kulit luar, ya, membentuk sebagai bulu roma, ya, rambut pada kulit, ya. Kita panggil bulu roma, ya. Okey. Jadi struktur yang lain yang penting adalah pada kulit manusia mengandungi 5 jenis reseptor. Ada 5 jenis reseptor yang sangat penting yang bertujuan mengesan rangsangan terhadap kulit. Dan setiap jenis reseptor akan mengesan rangsangan yang berbeza. Jadi dan kedudukan dia juga adalah berbeza. Yang pertama sekali adalah reseptor sakit. Tujuan dia adalah mengesan rangsangan yang menyebabkan kulit berasa sakit. Dan kedudukan dia berada pada paling hampir dengan kulit luar, iaitu berada pada lapisan yang pertama, iaitu lapisan epidermis. Jadi reseptor sakit ini paling hampir dengan kulit luar, ya. Yang kedua adalah reseptor sejuk. Reseptor sejuk, ya. Reseptor sejuk mengesan rangsangan sejuk. Rangsangan sejuk yang dihasilkan akan dikesan oleh reseptor sejuk, ya, yang berada kedudukannya pada bahagian dermis yang berhampiran dengan epidermis, ya, yang ini. Seterusnya adalah reseptor haba, ya, kedudukan dia di sini yang mengesan rangsangan panas, ya, reseptor haba. Seterusnya reseptor sentuhan yang mengesan rangsangan sentuhan pada kulit. Okey, kedudukan dia di sini. Dan yang paling jauh sekali adalah reseptor tekanan yang berada berhampiran dengan lapisan lemak. Masih lagi dalam dermis tapi berhampiran dengan lapisan lemak, ya, bahagian dalam, ya. Dan dia mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit, ya. Jadi 3 lapisan yang perlu diingati adalah lapisan epidermis, ya, di mana dalam lapisan epidermis ni ada reseptor sakit. Ada reseptor sakit. Jadi kulit kita mudah merasa sakit sebab reseptor tu memang betul-betul berada pada kedudukan kulit yang pertama. Yang kedua adalah dermis. Dan di sini semua reseptor-reseptor lain berada di dalam kawasan dermis, ya, iaitu reseptor sejuk, reseptor panas, reseptor haba, kita sebut reseptor haba yang mengesan kepanasan, reseptor sentuhan dan juga reseptor tekanan, ya. Tekanan ini paling jauh ke dalam kulit, ya, berhampiran dengan lapisan lemak. Itulah dia struktur yang ada pada bahagian kulit yang perlu diingati, ya. Okey. Sekarang kita akan melihat pula kepada, habis sudah kita berbincang berkenaan dengan
struktur dan fungsi organ deria. Sekarang kita nak melihat kepada bagaimana mekanisme pendengaran dan selepas ini melihat kepada mekanisme penglihatan. Bagaimana proses pendengaran dan penglihatan itu dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Okey, bagaimana kita boleh mendengar? So itu yang dikatakan sebagai mekanisme pendengaran. Bagaimana kita boleh mendengar? Jadi dalam kes ini, organ yang mengesan pendengaran iaitu deria pendengaran adalah merupakan telinga. Jadi bagaimana telinga sebagai organ deria dalam deria pendengaran boleh mengesan proses pendengaran. Okey, yang pertama sekali akan melibatkan sumber bunyi. Sumber bunyi dalam bentuk gelombang. Sumber bunyi dalam bentuk gelombang akan bergerak dan mengenai bahagian cuping telinga. So apa yang berlaku di bahagian cuping telinga? Cuping telinga akan menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi, seterusnya menyalurkan ke bahagian salur telinga. Jadi salur telinga ini pula akan membawa dan menyalurkan gelombang bunyi tadi kepada struktur yang seterusnya, iaitu gegendang telinga. Dan menyebabkan gegendang telinga ini akan mengalami getaran. Dia akan bergetar dan seterusnya getaran itu akan disambung ke bahagian yang seterusnya daripada gegendang telinga ini. Getaran tersebut akan disambung kepada tulang osikel. Di mana tulang osikel ini akan memperkuatkan getaran. Akan memperkuatkan getaran yang diterima dan seterusnya dihantar ke koklea melalui jendela bujur. Okey, jadi jendela bujur ni ada di sini. Ini ada jendela bujur ni, iaitu tempat pertemuan di antara koklea dan juga osikel, tulang osikel. Tulang osikel ni sebenarnya terdiri daripada 3 jenis tulang. Kalau kita boleh sebut, dia sebenarnya kita panggil tar. Tar, nama dia. Tukul, andas dan rakap. Tukul, andas dan rakap. So 3 jenis tulang ni yang membentuk osikel ini akan memperkuatkan gelombang bunyi yang diterima daripada gegendang telinga tadi dan dihantar ke koklea melalui jendela bujur. Apabila koklea menerima gelombang bunyi tadi, maka dia akan menghasilkan impuls saraf. Dalam koklea ni, fungsi dia akan menukarkan getaran bunyi, gelombang bunyi yang telah diperkuatkan tadi kepada bentuk impuls saraf. Dan impuls saraf itu pula akan dibawa oleh saraf auditori terus ke otak. Akan terus dibawa daripada di hujung koklea ini ada saraf yang dipanggil sebagai saraf auditori, dan impuls saraf yang diterima daripada koklea akan dibawa terus ke otak dan otak akan mentafsirkan. Itulah fungsi otak. Dia akan mentafsirkan maklumat yang diterima melalui impuls saraf, dan menentukan apakah jenis bunyi yang diterima oleh telinga. Begitulah mekanisme pendengaran. Seterusnya kita melihat pula kepada mekanisme penglihatan. Bagaimana mata manusia sebagai organ penglihatan menjalankan fungsinya untuk melihat sesuatu objek. So secara ringkas, apabila ada sesuatu objek di hadapan mata, objek akan menghasilkan cahayanya sendiri. Jadi cahaya ni, iaitu sinar cahaya daripada objek akan bergerak lurus
dan masuk ke dalam struktur mata. Seperti mana yang kita telah pelajari bahawa mata permukaan depan dia adalah kornea, kemudian gelemair, kemudian akan masuk melalui anak mata, ya. Dan di belakang anak mata itu ada mengandungi kanta mata. Jadi sinar cahaya itu akan melalui kanta mata dan kanta mata akan berfungsi untuk memfokuskan sinar cahaya daripada objek itu terus ke retina dan dia akan melalui suatu bendalir yang dipanggil sebagai gelemaca, ya. Dan gelemaca ini dia lebih kepada untuk mengekalkan bentuk berbola mata ini, ya, dan juga sebagai suatu bendalir untuk sinar untuk membolehkan imej dibentuk pada permukaan retina. So permukaan retina ni akan terhasilnya imej, dan imej yang terbentuk daripada objek yang dilihat pada retina akan terbalik dan mengecil, ya. Dia akan terbalik dan mengecil. Dan selepas itu, kesan daripada pembentukan imej pada retina, impuls saraf akan dihasilkan melalui fotoreseptor yang terdapat pada permukaan retina, seperti mana yang kita telah pelajari pada struktur mata. Pada retina mempunyai dua jenis fotoreseptor, iaitu fotoreseptor sel rod dan sel kon, sel rod dan sel kon. So dua-dua akan mengesan kuantiti cahaya dan juga warna cahaya, dan kemudian maklumat tentang objek tersebut akan dihantar dalam bentuk impuls saraf melalui saraf optik terus ke bahagian otak. Jadi otak yang menerima impuls saraf tersebut akan mentafsirkan. Itulah fungsi otak, mentafsirkan maklumat yang diterima, maklumat yang diterima dari impuls saraf. Jadi kena ingat pentingnya otak. Otaklah yang berfungsi untuk menganalisis, mentafsir apakah bentuk maklumat yang diterima daripada impuls saraf, ya. Dan kemudiannya otak akan memperlihatkan kepada diri manusia itu sendiri objek tersebut dalam bentuk yang sepatutnya. Jadi otak akan, walaupun menerima imej tu dalam bentuk terbalik dan mengecil, tetapi otak akan memperbetulkan balik imej itu dan dia akan menegakkan kembali imej, dan apa yang kita lihat itu adalah kedudukan objek yang sebenar. Otak akan mentafsirkan imej tersebut kembali dalam bentuk keadaan yang tegak. Jadi begitulah mekanisme penglihatan yang berlaku di dalam mata sehingga kita boleh melihat objek yang berada di hadapan kita. Jadi sampai di situ dulu pengajaran kita berkaitan dengan tajuk ini. Selepas ini kita akan lihat terus kepada kecacatan ataupun berkaitan dengan kecacatan ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan, dan bagaimana memperbetulkan kecacatan yang berlaku. Jadi itu saja. Diharapkan semua murid dapat menulis nota dan menjawab soalan di dalam buku aktiviti yang telah dibeli. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu ingatkan sekali lagi supaya semua membuat nota untuk isi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, dan juga menjawab soalan-soalan yang berkaitan dalam buku aktiviti daripada awal lagi sehinggalah ke tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Itu saja.